Mana cik? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Hari ini petang Sabtu. Okey. Apa khabar semua sahabat-sahabat kesayangan Siti? Sihat ke tak sihat? Komen, saya sihat, alhamdulillah. Hari ini saya sihat, alhamdulillah. Okey, bantu Siti komen suara jelas tak jelas, line okey tak okey? Okey. Jangan lupa belanja love. Okey, itu yang penting. Okey, hari ini kita nak sharing sambungan sesi semalam. Semalam kita buat sampai ke leher saja kan, leher hati. Hari ini kita nak nak kongsi macam mana kita macam mana Siti jahit cara zip sorok pada depan baju. Dia formula depan baju dengan belakang baju ni sama. Zip sorok, kita pakai zip sorok panjang. Okey, zip sorok panjang. Yang ini ibu menyusu, jadi kita kena buat zip depan lah kan. Nanti dengan Siti nak share cantum bahu, antara bahu depan dengan bahu belakang. Okey, tanpa membuang masa lagi, jom kita ikuti sharing Siti. Jom. Bantu Siti. Komen, share bagi ramai rakan-rakan yang di luar sana dapat manfaatnya juga. Lepas tu belanja love banyak-banyak Okey. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Ini semalam kita buat sampai sini saja. Ini bahagian depan, ini bahagian belakang. Sebelum kita nak cantum tu, kita kena pastikan ukuran zip kita labur berapa inci. Kita nak buat berapa inci tak kisah kan. Jadi Siti ambil zip yang 20 inci. Dia panjang zip 20 inci. Nak ukur zip macam ni Macam teknik ukur zip cantik dululah. Kita balikkan bahagian belakang zip ni. Nampak tak? Okey. Lepas tu daripada kepala zip ni, atas ni kita ukur sampai dekat silikon ni. Kalau nak ikutkan panjang zip asal ni dia 20, dia tak sampai 20, dia 19,5. Jadi kita ambil yang yang kita guna je. Maksudnya daripada kepala zip sampai dekat silikon ni. Ni kan, ni silikon ni 18 inci. Okey, lepas tu kita kena tanda naikkan dalam 1,5 inci. Okey, kenapa kita tanda 1,5 inci? Sebab nanti kita nak jahit, kita tak jahit sampai habis. Kita jahit sampai ke 1,5 inci sahaja. Sebabnya nanti kita senang, dia ada lubang untuk kita nak naikkan kepada zip nanti. Itu fungsi dia Okay, sekarang ukuran zip kita setelah kita naikkan 1 inci ni, berapa inci kita ukur? Okey, 16,5. Kita kena ukur 16,5 lah. Cara nak ukur, kita bukakan kita punya kain kain gam ni. Okey, daripada bucu jahitan ni kat sini Okey. 16,5 inci. Kita tanda kat sini. Okey, lepas tu bila kita dah tanda, kita nak jahit. Kita kena jahit tepi dulu. Kita jahit tepi keliling. Lepas tu baru kita jahit zip Okey, bantu Siti like, bantu Siti belanja love. Share banyak-banyak Okey, terima kasih. Jom kita jahit tepi. Okay. Kita jahit tepi bahagian depan belahan ni dulu Okay. Bahagian bawah ni nak jahit tepi pun boleh lah. Kita jahit ke tepi keliling. Bantu Siti, suara dengar tak? Jelas tak?
Belanja le banyak-banyak. Belanja like serta share. Terima kasih kepada yang share. Semoga dipermudahkan segala urusan dan perbanyakkan rezeki. Okey. Kita pusing keliling lah. Bantu Siti komen, suara jelas tak? Siapa excited nak belajar zip sorok? Komen, saya semangat ke, excited ke? Komen, boleh komen. Siti nak tengok. Kalau ada soalan mengenai tentang zip sorok ni, nanti kita bolehlah tulis soalan dulu, nanti habis live nanti kalau ada masa sikit Siti akan kongsi Okey. Jom kita ni dulu, kita jahit. Kita jahit bahagian bawah. Nah yang kita nak cantum zip tu kan. Okey, sebelum kita nak jahit, pastikan kita pin dululah, temukan. Maksudnya temukan sebelah kiri dengan sebelah kanan. Dia punya cantuman ni kan, kita temukan. Supaya nanti dia taklah terkurang ke, terlebih ke, panjang pendek kan. Kena temukan macam ni. Jelas tak? Nampak tak? Okay, kalau nampak, kita pinkan dia dulu. Kalau kita tak pin, nanti dia akan lari. Sini Okay. Pastikan sini pun sama. Tepat. Dia akan, kalau sini tak tepat, kalau daripada mula tak tepat, dia akan bawa kepada seterusnya. Jadi permulaan ni kita nak kena jaga dululah. Bila permulaan kita tepat, insya-Allah sampai ke akhir dia akan lancar je. Okay. Tadi kita tanda kat sini kan? Okay, nanti kita nak matikan kat sini Kita mula daripada bawah. Okay, sampai hujung ni kita matikan. Kat tempat tanda ni kita matikan. Okey. Waktu kalau macam Siti tak ni lah. Kalau waktu dulu Siti ajar, kalau langkah selamat kita matikan kat sini. Lepas tu kat sini sampai ke zip ni, sampai ke atas ni kita jahit kasar. Bila jahit kasar. Boleh juga jahit kasar. Lepas tu kita buka, kita gosok, kita tanggalkan balik jahitan kasar yang kita jahit ni. Kan dia ada line garisan kan? Garisan kita nak jahit tu lah, garisan lipatan. Baru kita jahit zip. Okay, macam cara Siti, benda-benda tu kan leceh kan? Siti tak nak, jadi Siti buat cara Siti je. Kalau nak ikut step tu pun boleh, nak ikut step Siti pun boleh. Kalau yang step Siti ni, siapa yang dah mahir lah, dah mahir boleh ikut cara Siti. Kalau yang tak mahir pun boleh juga belajar kan. Okay, ini kita check dulu Check dulu. Okay, zip ni sebenarnya dia ada dekat kepala zip ni kan. Dia ada silikon tau, silikon yang macam kat bawah ni kan, yang dekat belakang ni. Tapi zip ni kali ni dia tak ada pula, dia tertanggal silikonnya. Bahaya kalau kita buka terus dia terlepas zip ni, kepala zip ni daripada zip ni. Lepas tu langkah selamat tadi ada idea, kita matikan dulu. Matikan jahitan dulu. Matikan jahitan, bila dah matikan jahitan kita snap, jadi dia tak ni lah, dia tak terlepas lah. Ni tip juga ni. Boleh pakai zipnya. Maksudnya tak rosak lah zip tu Okey. Sekarang kita kena tukar tapak.
Tukar tapak zip sorok. Tapak zip sorok macam ni dah lama dah. Saya suka pakai yang plastik. Dia ada besi. Besi saya tak suka pakai sebab dia terlalu mencengkam. Bila terlalu mencengkam, nanti bila kita jahit, jahitan tu dia akan terjahit dekat atas gigi zip tu. Jadi kita macam tak boleh nak kawal dia lah pada saya lah kan. Pengalaman saya tak suka pakai yang tu. Saya suka pakai yang yang plastik. Plastik ni dia ringan. Jadi kita boleh ikut dia. Gitu. Kita boleh layan. Kalau macam zip tu dia terus mati kat situ kan. Okey. Itu cita rasa masing-masing lah kan. Keselesaan masing-masing. Kalau Siti punya ni, Siti punya keselesaan, Siti suka pakai tapak zip plastik. Okey. Dia akan jadi macam ni Jadi kita fokus macam ni. Kita kena mula jahit zip ni daripada atas. Dia ada sebelah kiri dengan sebelah kanan. Ini sebelah kiri, ni sebelah kanan. Kan? Okey, zip ni bahagian, saya lupa nak tunjuk. Ini bahagian belakang, ni bahagian depan. Ni bahagian depan yang tak ada zip, yang tak ada yang tak ada gigi zip. Yang belakang dia ada gigi zip. Nanti kita akan temukanlah cara kita nak jahit. Kita kena ambil sebelah kiri lah. Sebelah kiri arah luar. Sebelah kiri kita duduk macam ni lah. Kadang confuse juga bahagian nak letak zip ni. Mana kiri, mana kanan kan. Okey, kita terbalikkan bahagian luar. Cara dia macam ni. Lepas tu kita fokus kepada sebelah kiri bahagian luar. Faham tak kat situ? Jelas tak? Lepas tu zipnya pun zipnya bila kita buka, dia akan jadi macam gini. Yang bahagian kepala zip ni sebelah atas gigi zip. Sorry, kepala zip pula. Gigi zip. Jadi kita timpakan macam ni. Okey, bila kita nak timpa tu, pastikan yang dekat yang kita matikan zip tu, kita naikkan sikit. Okey. Betul-betul dekat mana? Dekat lipatan ni. Ni yang kita matikan ni betul-betul dekat lipatan ni. Jom kita jahit. Ini tak dia buka lah sebab kita dah matikan kan. Dia agak susah sikit, kita kopak sikit. Tadi takut dia terlepas. Okay. Tak apa, kita naikkan sikit pun boleh. Sebab kita ada basi bawah lagi 1.5 kan. Kita nak jahit zip. Okey, kalau nak jahit zip permulaan ni, kita kena start daripada hujung ni Jangan start daripada atas. Cara Siti lah, cara Siti siap dekat sini. Kenapa Siti mula daripada sini? Nanti Siti bagi jawapan dia Kalau sekarang tak nampak. Okey. Sambil kita masukkan zip, gigi zip ni dalam lubang dia, angkat tapak, jarum kena turun. Lepas tu kita matikan. Kita jahitlah ikut garisan yang kita iron tadi ke, yang garisan 1 inci tadi tu Okay. Bantu Siti, belanja love, belanja like serta share. Line okey tak? Kalau okey cakap jelas. Okey. Dia akan tadi kita tanda kat sini kan berapa 16.5 ke? 16.5 ke 19.5? 16.5. Ini tanda dia akan tepat dekat sini Kita jahit sampai sini, sampai bawah. Okey, lepas tu kita timpa lagi sekali. Mesti kena timpa 2 kali sebabnya bila kita nak tutup zip nanti dia akan tak nampak lah kepala zip kita tu. Kalau tak dia akan nampak zip macam saya share hari tu kan. Yang ini cara dia zip ni tangan kita ni kita kena adjust. Kita kena tarik ke kiri, tarik ke sebelah sana. Kalau kita tegak dia akan rata. Kita kena serongkan sikit. Bila kita serong, automatik dia punya kepala yang tapak ni dia akan buka sikit, dia akan tutup dia punya kepala zip, gigi zip tu. Cara dia macam ni Kita kena serong ke
ke kanan. Okay. Kalau tegak nanti kita penat. Nanti kita naikkan zip, nampak juga dia punya apa? Gigi zip tu. Okay, lepas tu sebelum ni kita check dulu macam mana. Okey. Kalau macam gini dia tak nampak lah gigi zip kan. Sebelah pula. Belah bawah kita mula, sebelah kanan kita mula daripada bawah. Sebab apa kita mula daripada bawah? Sebab nanti dia akan tepat. Kalau kita mula daripada atas juga, kan? Daripada atas, nanti bila kita jahit, dia mesti akan jadi punya terlebih macam gitu, ternaik lah kan? Pernah berlaku kan? Okey. Ini pengalaman kan, jatuh yang kita kaji benda yang mudah dan cepat, yang senang. Okay, bila macam gini kita kena pastikan gigi zip ni jangan macam ginilah, macam gini kena tepat Yang saya kata tadi lebihkan tadi tu kan supaya nanti senang tapak dia nak masuk, dia ada kelonggaran jarak kan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Lepas tu kita sambil-sambil tu kita teruslah tengok. Tadi lupa nak cakap kat mana tadi kita punya tanda kan. Kapur, tak ada kapur. Sekejap kita ambil kapur Sorry gangguan sikit. Aduh. Kesian nanti tak dapat kan. Jadi kita betul-betul. Okey, tadi dekat sini kan. Okey, dekat garisan tu kita tanda. Ini je kita ukur je macam gitu. Okey, kat sini. Sini ni mesti kat hujung ni gitu. Pin dulu. Langkah selamat lah kalau siapa yang takut terlebih lah, terkurang lah kan. Bab zip ni memang critical sikit. Jadinya kita jahit, kita serong ke kanan sikit sikit, pelan-pelan. Kita jangan tarik zip ni. Tak apa, praktis dulu. Kan? Kalau tak dapat, sampai dapat. Jadi saya suka mencuba banyak kali, baru saya dapat. Gitu. Jangan kalau kita dah cuba tak jadi, kita dah boring. Jangan. Saya selagi tak dapat, saya cuba sampai dapat. Jangan putus asa Okey. Double lagi. Dia jahit dia sama je, cuma part-part yang tak sama tu bahagian ada kain gam kan. Macam mana kita nak kemaskan dia. Sebab dia ada cara-cara dia lah. Okey, kita dah siap jahit zip. Lepas tu kita tukar balik tapak. Kita pakai tapak biasa balik. Okay. Yang saya cakap tadi ni, yang saya kata kenapa saya tak jahit sampai atas ni kan? Kenapa? Tujuannya untuk bila kita nak sampul dia macam ni, kita boleh tarik ke tepi. Zip ni kita tarik ke tepi, jadi yang ini kita matikan macam ni, lipat. Lipat macam gitu. Kalau kita tak tarik ke tepi, dia akan gelembung. Jelas tak? Mula balik semula. Ini saya tak jahit sebab saya nak tarik ke tepi. Bila tarik ke tepi, dia akan tak gelembung. Yang kain gam ni kita timpakan atas zip. Balik, lepas tu kita jahit. Okey. Jahit dalam satu tapak, dalam satu tapak ke? Satu tapak lah kan? Ini kan zip, gigi zip. Ini kita letak tapak ni tepi gigi zip ni.
Okey, macam gitu So kita kemaskanlah benang-benang ni kan. Okey. So yang ini ni yang kain gam yang lebih ni kita potong je, serongkan dia. Sebab dia masuk kat dalam kan, tak ada ni. So kita balikkan dia. Okey, bila dah terbalikkan dia, tak adalah gelembung-gelembung kat sini. Tak ada tebal, kan? Okey, dapat sesuatu. Okey. Okey, sebelah lagi pun kita buat teknik yang sama. Sebenarnya jahit ni kreativiti je kan. Okey. Ini kita tak matikan. Kalau kita matikan nanti begini dia akan gelap, bila kita lipat dia kesan dia akan macam gini. Untuk orang yang baru kan, orang tak dapat bayangkan lagi. Andai kata saya dah matikan sini kan, bila kita lipat, bila kita terbalikkan tu dia akan nampak macam gini. Nampak zip. Okey. Dia tarikkan ke tepi. Okey. Belanjalah siapa dapat sesuatu. Kongsi. Komen. Saya belajar sesuatu hari ni. Maksudnya dapat ilmu sesuatu hari ni. Ini boleh buat teknik untuk belakang baju lah. Zip ni kita jangan potong tau. Contohnya ada yang ni juga potong. Ada yang pasang zip dulu, lepas tu baru timpa lapik leher, kesan-kesan dia saya nak bagi tahu. Bila kita sekejap saya terangkan Okey, dia akan jadi macam gini. Zip ni sebenarnya tak boleh potong. Pengalaman saya dulu, saya pernah jahit dulu zip ni, lepas tu baru saya timpakan kain gam. Saya timpakan kain gam, nanti lepas tu kita potong kan. Bila kita potong, nanti zip tu dia akan tertanggal. Bahayanya macam tu. Dapat bayangkan tak? Contohnya kita dah ni kan, zip ni kita tak boleh ni lah. Dia kita tak boleh potong dia. Bila kita potong, macam contohnya kita potong sini kan. Kita tarik macam gitu, nanti dia akan putus. Bila kita zap begitu, tarik zip tu terus putus. Gitu Okey, dah dapat. Macam gini saya kemaskan lah. Ini basi. Tadi saya potong serong kan. Ini saya lupa nak potong serong. Sekejap. Ini potong serong. Okey. Akan jadi macam ni lah. Kita tarik sikit. Okey. Sekejap. Kita nak kemaskan bahagian bawah pula. Bahagian atas kita dah kemaskan. Okey. Cara kita nak naikkan kepala zip ni. Okey. Kenapa tadi saya kata tak boleh ukur, kenapa saya ukur 1,5 dekat sini kan, 1,5 ke 1 suku, sebabnya bila kita jahit sampai habis kiri kanan, jadi kita nak, sini dah jahit, imagine bayangkan sini dah jahit, sini pun dah jahit, jadi kita nak naikkan kepala zip ni tak boleh. Tujuan saya saya tandakan 1 suku ataupun 1,5 ni, jarak senang kita nak naikkan kepala zip ni. Okey. Okey, dapat sesuatu. Lepas tu kita tarik, dia belakang dia akan jadi macam inilah. Tu. Nampak tak? Ni bahagian belakang, dia bahagian depan, bahagian depan. Ini bahagian belakang lah. Kita kena tarik macam ni dulu. Tarik zip ni. Kepala zip ni ditarik ni atas. Tarik sampai atas. Okey. Sekejap tengok. Sabar tak? Okey. Dia akan jadi macam tu lah. Okey, yang penting kat bahagian bawah ni yang kita kena fokus. Kalau tak sama rata, dia akan tercoek macam gitulah. Pernah nampak tak? Tercoek macam gitu. Dia kena rata je. Kalau silap, dia punya teknik dia akan jadi macam tu. Okey. Dah dapat sesuatu. Lepas tu kita gosok dulu, baru kita nak cantum bahu. Okey.
Zip ni kita tak boleh gosok pada bahagian tempat keras ni Zip ke dia bahaya sebabnya nanti bila kita gosok atau yang keras nanti dia akan berlain dekat gigi-gigi dekat sini kan. Itu. Dia kena iron bahagian yang lembut, cerewet sikit sorok ni. Okey. Kita gosok. Tak apa, kita gosok je atas zip. Kadang orang kata nanti lembik lah. Tak ada lembik. Dia okey. Cantik baju, kita pakai iron wap. Jadi dia terus cantik, dia terus terletak baju kita. Iron wap. Dulu waktu saya buat kelas dulu, apa yang saya ada dekat kedai semua dia orang nak guna sebab dia orang dah pernah rasa macam mana dia orang belajar macam gitu dia orang nak buat kat rumah. Tapi tak apa yang ada dulu tak ada masalah kan. Kita yang gayakan dia. Jadi dia tak nampak lah zip kan. Nampak macam kita buat apa cantuman je. Maksudnya dapat belahan je, dia tak ada nampak zip. Nampak tak? Zoom dekat-dekat. Gitu. Okey, bantu Siti. Belanja love. Okey, dah siap satu belanja love. Lepas tu kita nak temukan bahu bahagian belakang dengan bahagian depan. Cantumlah kan, kita nak cantumkan dia. Okey, jom kita cantumkan dia. Kat mesin lah kita tunjuk. Bahagian depan dengan bahagian belakang. Ni bahagian depan, ni bahagian belakang. Ini tak jat tepi lagi bahagian belakang. Terlupa lah pula. Sekejap. Depan dulu baru jat belakang. Jat tepi. Nanti kalau siapa yang ikut sesi Siti ni setiap hari, siapa dah mula faham, bolehlah cuba buat step by step. Lepas tu kongsikan dekat Siti ataupun kongsikan dekat Telegram pun boleh. Boleh share dekat Facebook Siti pun boleh. Siti nak tengok juga hasil-hasil yang yang dah belajar kan. Maksudnya yang dah tengok Siti buat sharing ni kan. Nak tengok hasil feedback dia macam mana. Nanti cuba buat. Saya ada satu berita gembira untuk semua. Semalam saya buat sesi sharing lapik leher ni. Miss Vimla. Dia kongsikan. Maksudnya dia kongsikan apa yang dia dapat sesuatu dekat sharing saya tu. Dia buat nota. Saya sangat terharu tengok nota dia. Step by step dia buat. Daripada nombor 1 nombor 1 sampai 40 ni orang kata apa? 40 point. Ya Allah, rasa macam terharunya saya kan. Teruja tengok kan. Terima kasih banyak-banyak pada Miss Vimla. Dia sentiasa konsisten tengok. Dia dapat sesuatu, dia buat. Walaupun dia tak buat secara praktikal, dia buat secara teori, dia tulis. Okey. Lepas tu kita akan temukan bahagian depan dengan bahagian belakang. Ni bahagian belakang kan, kita ambil bahagian belakang ni. Dekat garisan cantuman ni, kita temukan garisan cantuman depan. Pastikan tepat
Okey. Ingat tak semalam yang saya kata kenapa bila dah kita gariskan, kita nak potong basi, saya kata tegakkan. Jangan kita serok, kita kena tegakkan kan. Punca dia macam gini. Bila kita tegakkan, dia senang, dia ada dia tak ada apa orang kata? Dia tak ada gelembung ke apa ke kan. Kalau kita serong, yang ni dia akan jadi macam gitu. Tu yang kadang-kadang macam ramai waktu yang saya kelas saya tu bagi tahu part sinilah yang fail, ramai orang fail kan. Kan. Jadinya saya share kat sini untuk sama-sama dapat ilmu dan kongsilah kan. Okey, kita pin dulu. Okey. Ya, dia terlebih sikit tak apa sebab basi kan. Nak cantik dia kena tepat kan. Okey. Sebab apa kena macam jadi macam gini? Sebabnya saya bahagian belakang ni saya tekap je bahagian depan kan. Saya tak buat pola kan. Maksudnya saya tak lakar sebab nak cepat kan. Gitu. Boleh sikit-sikit. Dia jangan sampai banyak sangat. Kalau banyak tu yang masalah. Kita ikutlah garisan basi yang ditanda tu kan. Okey. Lepas tu sambil-sambil kita tengok. Ikan zoom sikit. Nampak tak? Garisan ni, garisan bahagian depan, dia akan bertemu dengan garisan bahagian belakang. Sorry Okey. Garisan ni, dia akan bertemu dengan garisan ni. Okey, jelas tak? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu Siti komen, jelas tak jelas, line clear tak? Belanjalah banyak-banyak. Belanja like banyak-banyak. Okey. Tak apa sebab kita saya dah dapat sebab dah lama tak jahit jadi dia idea tu dia macam lambat sikit. Okey, tak apa, lebih ni tak apa sebab apa bila kita dah sampai dekat dia punya apa? Kita jahit daripada tepi ni. Jahit daripada hujung ni, hujung kain gam ni. Jahit sampai dekat ke garisan ni, kita berhenti dulu, turun jarum. Berhenti, turun jarum, angkat tapak. Yang saya kata ini lebih kan? Sebenarnya kita kena adjust pada sini. Kan? Ini kalau kita tarik tegang dia akan lebih. Betul tak? Bila kita angkat tapak, jarum turun. Bila kita tarik macam gini, kan? Tarik, dia akan sama. Nampak tak kat situ? Okay. Kalau tak faham, saya faham kot. Okay, baru kita jahit semula. Kita tak boleh jahit daripada sini zret, tak boleh. Tak boleh terus. Dia kena jahit sini, step sini, berhenti, turun jarum, angkat tapak, adjust balik. Okey. Dah dapat dah. Idea dia dah datang. Ilham dia dah datang kan. Sebab dah lama sangat kan. Sebab saya jarang buat leher ni. Saya biasa buat leher bulat je, senang kan. Okey, ni pun sama. Kita temukan juga step yang sama. Okey. Pastikan kita jangan jahit sebelah daripada hujung ni Dia ada step dia. Kita kena mulakan daripada dekat kain gam. Kalau kita mula daripada hujung ni, kita tak nampak kesan dia. Kesan dia nanti bila dah siap lah, kita akan nampak. Gitu. Kita tengok. Okay, berhenti sampai sini. Ikut step. Berhenti dulu, turun jarum, angkat tapak, baru kita ni adjust. Ni kita tarik samakan. Dah sama kan? Gitu. Seronok dah sama. Okey. Siap. Lepas tu cara nak gosok dia pun ada step juga. Jom kita tunjuk. Okey, hasil dia macam ginilah, nampak tak? Dia akan tepat, depan pun tepat. Sini dia akan tepat. Okey, jom. Cara dia macam ni Kalau nak senang, buka zip. Kita masukkan dekat dia punya hujung ni. Kita buat macam ni.
Kita kembangkan dia bahagian kain gam Bahagian kain gam dulu. Okey. Lepas tu baru kita lipat macam ni. Sebelah sini pun sama. Okey, bantu Siti belanja love. Bagi like, belanja like. Okey. Kita buat macam ni Dia akan rata, dia akan sama, dia tak akan gelembung, tak ada masalah gelembung sini. Bahagian sini pun tak ada gelembung, nanti kita balikkan bahagian depan. Okey. Dia akan jadi macam ni lah. Nanti sebab gitu. Kita punya leher lah kan. Gitu. Nanti bila kita pakai dekat baju dia akan terletak lah. Okey, nampak tak? Ni bahagian dalam. Lepas tu bahagian luar. Kita gosok balik semula bahagian luar ni. Biasa dia akan masalah dekat bahagian bahu ni lah kan. Ramai orang stres dekat bahagian bahu ni. Betul tak stres tak? Stres kan bahagian bahu kan. Dapat yang cantik. Okey, lepas tu kita dah boleh jahit silang pangkah. So kita pin dululah. Cara nak pin dia, pastikan jangan dia gelembung-gelembung Kita ikut dia punya kedudukan kain gam ni macam mana. Kan kita jangan paksa macam ni, kita jangan paksa. Bila kita paksa, nanti dia akan sini gelembung lah, sini kedut kan. Kita kena ikut macam ni. Okay. Biasa kalau ni dia akan rata kan. Kita punya step dia tak rata sebab kita kat sini kan kita turun bahu kan 1 inci kan. Gitu. Kalau kain licin ke, dia akan tak nampak lah dia punya ni. Kalau kain cotton dia kan macam keras kan. Dia terletak. Okay. Pin dulu. Pin. Ikutlah nak kemas, jahit silang pangkah. Kalau tak nak jahit silang pangkah pun boleh. Kita jahit ini kita matikan. Maksudnya garisan jahitan ni bertemu dengan ni kita matikan. Jahit je, sini jahit. Lepas tu dekat belakang ni kita jahit sikit, matikan. Tapi kat depan ni dia melampai-lampai lah. Kat sini boleh kita matikan sikit. Tapi nak kemas kena ni lah. Kena silang pangkah. Baru kemas. Okey, bantu Siti. Line clear. Jelas tak suara? Suara ke line ke kan? Okey. Okey, dah siap. Sekejap dia macam ni sikit. Lepas tu jahitlah silang pangkah. Okey, dah siap. Okey, ada soalan jom kita jawab dulu. Leher tinggi, insya-Allah macam tahu-tahu je Macam ada feel, maksudnya ada ni. Ada 6 cent pula kan, macam tahu-tahu. Okey, kalau collar tinggi dia lain pula step dia. Okey, Siti baca soalan
Okay, terima kasih siapa yang menonton bersama Siti live petang ni. Dapat sesuatu tak? Okay, komen dapat sesuatu. Sekejap baca Vimla Peter. Hi Miss, thank you tau. Bagi apa? Feedback. Sesi semalam. Yang lain pun boleh. Siapa dah buat dia punya tu boleh bagi feedback Siapa dah belajar boleh bagi feedback. Lenny, Marlina, hai puan. Waalaikumsalam, selamat petang, sihat cikgu, alhamdulillah, suara jelas sangat, terima kasih. Ada soalan tak? Kalau ada soalan, siapa yang bersama saya? Lenurul, hai, sentiasa konsisten, terima kasih puan. Intan Diana ni tak silap saya, pernah belajar dengan saya kot. Intan Diana, pernah juga belajar. Nok Puan Noria Hussein, Atifah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nora Fiza, hai Nora. Hajar Jaafar, Noria Hussein, Lenurul jelas. Okay. Ada soalan tak? Kalau ada soalan saya jawab. Zuraida Ahmad, saya tak faham. Zulaila Sulaiman, Sakinah Sabrina, Noriza Bakar, Assalamualaikum, lambat masuk, dah habis suara dan siaran jelas. Tak apa, puan boleh tengok balik kita punya sesi ni nanti dah habis puan boleh tengok balik lah. Noriza Daud, suka belajar jahit zip sorok sebab selalu buat tak jadi. Terima kasih cikgu atas perkongsian. Ya ke? Tak apa. Nanti puan cuba buat. Kalau jadi puan kongsi dengan saya teruja juga nak tahu kan. Okay. Siapa lagi yang bersama Siti? Zaitun, Nisa, terima kasih. Sama-sama. Noriza Daud, nak cuba buat cara buat leher dan zip. Selalu fail sebelah bawah zip. Cantik sangat bajunya. Okey, terima kasih. Tak apa, puan boleh ikut step-step yang saya kongsi tu. InsyaAllah mana tahu jadi. Sukalah saya kan. Maksudnya saya pun sampailah matlamat saya nak bantu nak bantu yang memerlukan ilmu ni kan. Sampai juga. Dalina Dani, Wardah Izzah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Syida Lutfi, faham. Puan Siti Hawi, faham. Okey. Syafiza, okey, siapa nak masuk dekat Telegram kolam ilmu, boleh ada link ni. Staff saya dah kongsikan, boleh tekan link tu masuk. Jadi kat situ kita boleh berinteraksi lebih dekat lagi kan. Okey. Apa lagi ada soalan? Cikgu ajarlah leher tinggi pula. InsyaAllah puan, insyaAllah nanti saya akan tengok saya punya masa ataupun jadual. Nanti saya cuba usahakan Okey. Noriza cantik dan kemas cikgu jahit baru faham macam mana nak buat zip sorok sebab cara cikgu mudah faham. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Yang mana faham, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak siapa yang faham. Setakat ni ada yang kurang jelas tak yang saya ajar step by step sebab saya nak tahu feedback juga kan. Mana tahu ada yang kurang faham. Okay. Terima kasih cikgu, sama-sama, terima kasih semua. Masa COVID ni tak boleh keluar cikgu, kalau tak boleh beli zip sorok, cuba jahit dan tak apa, puan boleh dekat Shopee pun ada jual juga puan. Zip ni kan rasanya nanti puan cari dekat Shopee ke, insyaAllah ada. Boleh. Asnah ni ahli, Assalamualaikum puan, terima kasih. Boleh kongsi. Memang saya sarankan video ni boleh kongsi untuk ramai lagi yang dapat manfaatnya. Noria Hussein, cikgu lepas ni cikgu ajar ambil lubang ketiak pula. InsyaAllah nanti saya tengok jadual saya macam mana Sebab lubang ketiak ni dia banyak formula dia puan. Dia kena ada step by step dia kan. Dia ada banyak kira-kira. Salam cikgu, boleh tak ajar cara nak pasang getah kat leher baju?
InsyaAllah ada juga dalam list saya yang nak buat apa. Boleh tak ajar cara nak pasang getah kat leher baju? Ada. Dekat jadual kita ada. Nanti kita ni. Kita bila tak tahu maksudnya kena sentiasa nunggulah cik. Kita tengah susun jadual apa benda kita nak ajar, nak bagi faham. Maksudnya kita ajar benda yang simple tapi dapat juga manfaatnya. Tadi cikgu tak guna pun pelapis zip sorok kanan ke kiri. Apa beza guna dengan tak guna ya? Gunalah pelapis zip sorok. Ada pelapis zip sorok ke? Pelapis zip sorok macam mana? Sebab saya tak guna pelapis zip sorok, saya guna tapak aje. Tapak zip sorok. Dia ada lubang. Tapak zip sorok macam ni. Ke cara baru ada pelapis. Saya dah lama tak jahit baju, saya tak tahu dia punya cara baru, cara sekarang kan. Saya cuma guna ini je. Tapak ni je. Dia ada 2 lubang. Satu kiri dengan kanan, tapi saya tak guna kiri dengan kanan. Kalau saya mula daripada kiri, saya guna kiri je. Sebab step saya daripada zip atas turun bawah, dari bawah naik atas balik. Gitu. Mungkin yang guna kanan kiri ni mungkin daripada atas turun bawah belah kiri. Daripada sebelah lagi pun guna tapak yang sama, arah lubang lain. Rasanya macam gitu kot. Betul tak Puan? Atif apa? Atif. Kasumbi. Okey. Apa Siti Hawi? Lubang ketiak selalu fail dan juga leher. InsyaAllah nanti saya tak janji, nanti saya tengok macam mana jadual saya sebab tengah macam nak buat juga tapi tak tahu sebabnya kita tengah tengok masa gitu. Kasumbi. Assalamualaikum cikgu, ada kelas daripada mula macam mana nak ukur badan dan buat basic pattern. Terima kasih. InsyaAllah macam kelas tu, okey. Macam kelas tu saya macam nak buat juga. Nak buat kelas. Tapinya saya tengah susun jadual bila saya nak buat sebab ramai yang minta saya buat kelas. Cikgu buatlah kelas sebab macam saya tak ada basic macam mana saya nak belajar cikgu. Kalau saya buat kelas ada yang nak join. nak tanya kat sini. Sebab saya nak tengok permintaan. Kalau ada permintaan ramai, insya-Allah nanti saya akan maklumkan. Kalau nak komen, nanti saya boleh ni ataupun boleh PM saya. Saya bagi tahu Bagi tahu ni tahap jahitan pengetahuan daripada mana? Daripada basic ke mula, dah mahir sikit ke? Itu saya nak kena tahu. Jadi saya boleh label-labelkan orang ni dia kelas macam gini kan. Orang ni dia tahap dia macam gini kan. Jadinya taklah pening kan. Bila kita masuk yang advance takut orang yang asal ni pening. Gitu. Saya kena ni sesuaikan. Vimla pattern. Wow. Saya register nombor 1. Alhamdulillah. Kelakarlah Puan. Kelakarlah Miss. Boleh. Kalau nak nanti, boleh dekat join kat Telegram tu. Cakap saya nak nanti tim saya akan ambil nama. Gitu. Kalau boleh, masuk dekat Telegram ni pun boleh juga. Nanti tim saya ambil nama lah siapa yang berminat nak join. Nanti kita tengok. Tengok kita buat macam mana Okay, sebabnya kesian juga ramai yang cakap nak belajar sebab ada sambutan. Jadi saya nak bagi hadiah. Hadiahnya saya nak buat kelas online. Sebab orang bagi sambutan yang ni kan, yang menggalakkan. Saya pun tak sangka tujuannya saya sebenarnya nak buat ni je, nak kongsi-kongsi je untuk nak buat baju anak-anak saya, baju saya kan. Tak sangka pula ada feedback macam gini, tujuannya nak ni. Lepas tu ada ramai yang WhatsApp, yang mesej saya, Puan, buatlah online, saya nak belajar.
Jadinya takkan kita tak nak bantu orang kan. Kalau sikit-sikit ni 1 jam ni kadang-kadang tak puas kan. Puas tak perempuan tengok saya? Sahabat-sahabat tengok saya ngajar kan. Mungkin ada part yang faham, ada part yang tak faham kan. Okay. Saya Klasum B. Saya dari Singapura dan memang nak belajar balik. Dahulu saya belajar tapi dah lama tak jahit. Dan terima kasih daripada Singapura. Wah, Puan daripada Singapura. Salam perkenalan Puan Klasum B. Leni Malina, saya pun nak juga cikgu. InsyaAllah boleh. Okey, kalau tak puas nanti kita buatkan kelas yang bila kita buat kelas online ni dia ada masa sikit kan. Macam gini dia ada limit 1 jam je kan. Saya dah ngajar dah tunjuk share, lepas tu dah tak puas kan. Betul tak? Nanti kita buat online, kita akan keluarkan kita punya ni kita tengah ni. Okey, terima kasih yang mana sudi menonton, yang mana setia dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Terharu saya. Okey. Lagi-lagi tak ada soalan Okey. Sekejap cikgu guna pelapis sorok. Okey. Okey. Cikgu lepas ni ajar cara ambil lubang ketiak. Lagi. Lain-lain soalan? Setakat ni boleh faham saya ajar? Maksudnya saya share? Okey, kalau boleh faham, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak yang sudi menonton. Cikgu sebelum ni cikgu pernah tak tunjuk buat pola kurung pesak? Kurung pesak saya dulu kelas semua saya buat. Kurung pesak dia pun ada formula dia juga. Sebab kurung pesak kan saya ikut ukuran badan. Saya ikut cara ukuran badan sebab dia ada formula-formula dia. Boleh. InsyaAllah nanti saya akan senaraikan. Sahabat-sahabat boleh tulis, maksudnya boleh komen nak belajar baju apa. Ataupun boleh share dekat Telegram nak belajar baju apa. Nanti saya cuba usahakan Boleh. Sebab dulu saya baju kurung saya lain sikit. Baju kurung saya lain sikit bila orang tengok. Sebab dia ada cutting. Cutting baju kurung. Baju kurung pesak. Baju kurung dia ada cutting. Sebab setiap badan orang tak sama. Kadang-kadang bahu besar, dada kecil, punggung kecil. Kadang-kadang bahu kecil, dada besar, pinggang besar, punggung kecil. Kita kena faham. Saya akan nanti dekat kelas nanti saya akan sharekan macam mana kita nak kenali badan seseorang tu. Semua tu. Terima kasih cikgu, faham sangat-sangat sama-sama. Okey, Rosalina Saleh ni baru Okey. Memang nanti live cikgu apa ni? Oh, memang nanti live cikgu. Ya Allah, terharunya terima kasih Syida Lutfi ke semua yang tertunggu-tunggu saya punya live. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Oh ya, Siti bestnya nak belajarlah buat baju kurung dengan cikgu. InsyaAllah boleh. Nanti boleh masuk dekat Telegram. Kita kongsi kat dalam tu Okey, setakat tu dulu kot pengkongsian saya pada petang ni. Saya mohon beribu-ribu kemaafan sekiranya waktu saya mengajar, maksud saya share tadi ni ada yang terguris, ada yang terguris hati ataupun terkasar bahasa. Mohon maaf banyak-banyak Okey, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.